Dikenali di barat sebagai Mehmed II, Baginda adalah Sultan dari Empayar Uthmaniyah dan pada masa pemerintahannya, Baginda mencapai pencapaian terbesar dalam sejarah, iaitu menakluk Konstantinopel. Pencapaian hebat ini bukanlah kebetulan, sebaliknya ia adalah hasil perancangan yang menyeluruh selama bertahun-tahun. Video kali ini akan memaparkan betapa jeniusnya Sultan Mehmed melalui persiapan perangnya dan bagaimana mendapat gelaran terkenal Muhammad Al-Fatih atau Mehmed the Conqueror. Selamat menonton. Nombor 1. Waktu kecil Sultan Mehmed. Sejak kecil, Sultan Mehmed menunjukkan tanda-tanda kemahiran kepimpinan yang hebat melalui pengalamannya sebagai gubernur di Amsyar dan menunjukkan semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Gurunya, Ak Syamsuddin, adalah penasihat Sultan sejak kecil, mengajarnya ilmu agama, sejarah Islam, bahasa dan hadis. Beliau juga memberi inspirasi kepada Sultan Mehmed untuk menakluki kota Konstantinopel. Walau bagaimanapun, itu bukanlah tugas yang mudah kerana Konstantinopel telah bertahan dari banyak siri pengepungan dan serangan selama lebih 800 tahun kerana mempunyai benteng pertahanan yang menggerunkan. Malah, orang Islam terdahulu pernah mencuba dan gagal melakukannya. Nombor 2. Strategi dan persiapan menakluk Konstantinopel. Apa yang membezakan Sultan Mehmed dari orang terdahulu adalah strategi sebelum perangnya yang jenius. Baginda menandatangani perjanjian damai dengan Serbia, Hungary dan Bulgaria untuk menegakkan gencatan senjata sebagai persiapan pengepungan Konstantinopel akan datang. Baginda juga meningkatkan cukai ke atas negara berdaulat di bawah kerajaan Uthmaniyah dan mengawal selia sektor perdagangan untuk mendapatkan dana perang. Baginda mampu mengumpulkan ratusan ribu askar pejalan kaki serta tentera berkuda, tentera bersenjata dan pasukan Janissary dari seluruh dunia Islam. Sultan Mehmed juga melengkapkan tenteranya dengan teknologi peperangan terkini yang belum pernah dimiliki oleh bangsa lain kecuali Uthmaniyah. Dan ini adalah meriam gergasi yang penting untuk meruntuhkan tembok Theodosian. Sebelum pengepungan kota Konstantinopel, Sultan Mehmed melakar strateginya pada peta dengan berhati-hati. Beberapa laporan mengatakan Baginda mengambil masa beberapa hari untuk menyelesaikan rancangannya, melihat sebarang kelemahan dan membaikinya. Baginda menganalisis siri pengepungan terdahulu untuk cuba mengenal pasti punca kegagalan sebelum ini. Majoriti pemimpin sebelum ini menggunakan strategi darat dalam cubaan menawan kota tersebut. Byzantine tidak terjejas memandangkan mereka menggunakan jalan laut sebagai jalan perdagangan dan mendapat bekalan senjata serta bantuan dari sana. Untuk memintas isu ini, Sultan Mehmed meletakkan askar pejalan kaki dan tentera berkudanya di darat, manakala tentera lautnya ditempatkan di laut untuk menghalang kapal-kapal yang membawa bantuan dan bekalan perang dari negara Kristian lain. Nombor 3. Penaklukan kota Konstantinopel. Pada 6 April 1453, pengepungan Konstantinopel telah bermula. Asakan demi asakan berlaku, Empayar Uthmaniyah menyerang kota itu. Meriam besar mereka meletupkan tembok Theodosian, tetapi meninggalkan sedikit kesan kerana ia tidak tepat dan memerlukan masa 3 jam untuk memuat semula. Dan ini memberikan masa yang cukup kepada Byzantine untuk membaik pulih kerosakan. Serangan yang dibuat oleh tentera-tentera Uthmaniyah telah berulang kali ditangkis dan berjaya dipatahkan oleh tentera Byzantine. Di sisi lain, armada tentera laut Uthmaniyah menghadapi satu lagi isu apabila Byzantine telah meregangkan rantai besi gergasi merentasi Teluk Golden Horn sebagai pertahanan bahagian laut mereka. Ini menghalang tentera laut Uthmaniyah menyerang tembok dari jalan laut. Semua masalah ini merisaukan Sultan Mehmed. Baginda tahu jika mahu menang, mereka perlu menyesuaikan diri dengan keadaan semasa. Maka, Baginda mengarahkan pembinaan jalan kayu balak dengan meletakkan minyak gris untuk menyeret kapalnya ke atas bukit menuju Teluk Golden Horn bagi memintas penghalang rantai besi gergasi.
Menyedari perkara itu, pasukan pertahanan Byzantine terpaksa mengundurkan pasukan mereka di bahagian lain untuk mempertahankan tembok laut di sepanjang Teluk Golden Horn. Byzantine telah berjaya dikalahkan. Panik berlaku dan pertahanan Byzantine mula runtuh. Akhirnya, selepas pengepungan selama 53 hari, pada 29 Mei 1453, Sultan Mehmed II telah menakluki keseluruhan kota Konstantinopel. Nombor 4. Kesan penaklukan Konstantinopel. Selepas penaklukan kota Konstantinopel, Sultan Mehmed melindungi orang Yahudi dan Kristian serta menghormati hak mereka sebagai warga Konstantinopel. Dengan menakluki kota besar ini, baginda telah membuka sempadan baru bagi penyebaran agama Islam di Barat yang memberi kesan kepada dunia sehingga hari ini. Semoga kita dapat mengambil iktibar dari pencapaian baginda dan semoga Allah merahmati Sultan Muhammad Al-Fatih.